Petang yang mulia ini insya-Allah kita akan menggunakan dengan sebaiknya selama 40 minit lebih kurang untuk kita merungkaikan persoalan-persoalan berkenaan dengan syariah. Jadi untuk pengetahuan sidang pendengar, sebenarnya syariah ni dia amat luas. Dia tidak hanya tertumpu kepada persoalan-persoalan rumah tangga. Sebenarnya syariah ni dia terbahagi kepada dua. Yang pertama iaitu mengenai jenayah syariah sendiri, iaitu jenayah syariah terbahagi kepada 3, iaitu hukum hudud, hukum qisas, hukum ta'zir. Okey, itu jenayah syariah. Tapi di Malaysia ni kebanyakan hukuman tu telah pakai hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir. Mungkin akan ada isu kenapa tak menjalankan hukum hudud itu. Mungkin saya akan jelaskan di masa-masa yang lain lah, sebab nak hurai ni panjang sebenarnya. Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua berkenaan dengan masalah syariah dari segi kekeluargaan. Jadi dari segi kekeluargaan dia meliputi pertamanya pertunangan, dan yang kedua adalah kahwin, ketiga adalah cerai, nafkah, hak jagaan, wasiat dan sebagainya. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, untuk petang ni saya ingin menarik perhatian berkenaan dengan masalah yang sering berlaku, iaitu masalah nafkah. Okey, nafkah, maksud asal nafkah kalau kita tengok daripada fiqh manhaji, maksudnya adalah mengeluarkan atau menghabiskan. Tapi dari segi istilah adalah nafkah merupakan keperluan yang diliputi oleh makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Jadi kita kena tahu. Maksudnya kita jangan ingat kalau kata nafkah tu hanya adalah duit, wang. Kalau suami tak bagi nafkah, ataupun kalau bapa tak bagi nafkah kepada anak, tak bagi wang, maksudnya dia tak bagi nafkah. Tak. Kita kena tengok dalam kes-kes, kebanyakan kes mahkamah mungkin akan melihat nafkah tu bagaimana bapa ataupun suami akan bagi nafkah tu, iaitu sama ada dia memberi wang ataupun sama ada dia menyediakan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Ini ada dua situasi lah. Okey, jadi selalunya kebanyakan masalah yang berlaku apabila suami atau bapa dia menggabungkan semua nafkah. Maksudnya dia bagi dekat isteri, nah ni 400, buatlah apa patut. Itu adalah benda yang paling salah. Sebab bila kita tak menghuraikan untuk apa duit tu, dia boleh jadi macam-macam. Dia mungkin boleh jadi duit tu duit hadiah, dia mungkin jadi duit tu duit sedekah, mungkin duit tu duit nafkah, tapi nafkah untuk siapa? Jadi sebaik-baiknya sekiranya suami tidak boleh menyediakan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, dan dia boleh bagi duit, tolong bagi tahu isteri duit ni untuk apa. Jadi jangan dia ada satu kes yang saya dapat. Kes ni dia bagi dalam 300 sebulan untuk semualah, belanja semua. Anak 4 orang dengan isteri. Jadi bila masa okey, dia okey lah. Tapi bila masa bercerai, masa bergaduh, dia akan start. Isteri akan kata dia tak bagi nafkah, suami akan kata dia bagi nafkah. Jadi benda-benda tu kita boleh elak sebenarnya. Bila kita bagi duit, kita terangkan, okey, ini duit untuk kalau kita panggil isteri tu sayang, duit untuk sayang lah. Tapi kalau duit untuk semua, kita kena terang, ini duit untuk sayang, belanja untuk anak, untuk bayar sewa rumah, untuk bayar bil elektrik, bil air. Yang tu kena abang. Sebab kadang-kadang dia bagi kita tak tahu. Dia bagi untuk bayar bil ke, atau saja bagi bonus ke, bagi bonus ke akhir tahun ni kan. Jadi benda-benda tu kita kena terang. Sebab bila kita tak terang, hukum pemberian tu kita tak tahu. Sebab dalam Islam pemberian tu banyak. Yang pertama, pemberian tu mungkin dia boleh pergi, hukum pemberian tu dia pergi kepada zakat, ataupun dia pergi kepada nafkah, atau dia pergi kepada hadiah, hibah, ataupun dia bagi kepada sedekah. Mana satu? Jadi kalau boleh kena perjelaskan. Kita jangan sambil lewa. Sebab
kita tak tahu. Kita bagi tu, kadang-kadang orang yang terima ni pun terpinga-pinga. Untuk apa kan? Mungkin untuk makan. Lagi bila beli makan, bil elektrik kena potong, marah pula, awak tak guna duit tu bayar bil. Dia jadi masalah. Estro kena potong ke, dia marah pula. Jadi benda tu kena perjelasan. Maksudnya, atau yang terbaik untuk si suami, untuk kalau dia bagi nafkah, dia asingkan. Maksudnya dia bagi, okey, ini untuk isteri, ini untuk anak, ini untuk bil ayah, ini untuk sewa rumah. Baru clear. Baru nampak. Kalau tidak, dia bagi langsam bubur 300, dia kata belanja semua. Tak cukup pandai-pandai. Yang tu pandai-pandai tu yang akan jadi masalah. Bila ada masalah, dia start mengungkit. Bila start mengungkit, benda tu sebenarnya benda tu kecil je. Benda tu sekiranya kita bagi tahu, itu masalah komunikasi, Ustaz ya. Komunikasi, dan juga kalau kata suami tu bagi dan isteri tu rasa cukup, dia tak akan timbul masalah. Tapi kalau isteri tu rasa tak cukup, dia kena minta. Dia jangan tak apalah, duk tak apa pun tinggal, tak ada apa pun tinggal. Jadi itu selalu yang berlaku. Jadi mengambil daripada hadis Rasulullah SAW, ketika mana seorang isteri datang mengadu kepada Rasulullah, suami dia tak bagi nafkah kan, maka Rasulullah suruh ambil secukupnya. Maksudnya kat sini kita boleh ambil, kita boleh minta, dan sepatutnya kita kena minta nafkah tu. Jangan tunggu sampai 10 tahun 20 tahun tak bagi, bila cerai baru nak claim yang dulu-dulu. Claim yang dulu-dulu, dia ambil masa lah. Jadi bila dia tak bagi, kita kena minta. Itu hak kita kena minta. Dan kita kena minta untuk anak-anak. Jangan diam, jangan tak apa ni yang jadi masalah. Okey. Jadi saya rasa untuk nafkah, saya dah terangkan secara umum. Dan mungkin kalau ada persoalan, mungkin saya akan detail sikit-sikit lah. Jadi setakat tu dulu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, anda yang ada persoalan, ada kemusykilan yang berkaitan, berkenaan dengan syariah dari segi perundangan, anda boleh ke talian mesra 0422644244. Kalau nak layankan melalui kiriman SMS juga boleh, typekan Mutiara Jarakan, kemudian typekan apa persoalan, apa kemusykilannya, layankan terus ke 32728. Okey, di sini ada 2 persoalan Ustaz ya, yang ditimbulkan oleh pemanggil kita tadi. Saya sempat ambil ya. Yang pertama ini persoalan daripada Kak Pah. Dia ada seorang anak lelaki usia 25 tahun. Baru-baru ni dah berkahwin lah dengan janda yang ada seorang anak. Masa dia nak kahwin tu, mak dia ni tak restu, tapi dia teruskan juga sebab dia tu seorang lelaki. Jadi bila tiba ataupun bila terima kelahiran anak nombor 2 ni Ustaz, doktor dapat detect bahawa isterinya ni adalah seorang penyakit dadah. Okey, keluarga mentua tahu tentang hal ni, tapi mereka tak maklumkan kepada si suami. Jadi si suami ni sekarang bagaimana nak mohon perceraian kerana menanggung hutang yang banyak akibat daripada paksaan si isteri lah. Tiap-tiap minggu lebih kurang minta duit 2,000 Ustaz untuk beli bekalan dadah. Jadi bagaimana Ustaz? Dia bagi tak duit tu? Dia bagi sebab dia tanggung hutang banyak ni Ustaz. Sayang isteri ya. Sayang bini. Tapi sekarang ni isteri masih lagi dalam proses berpantang kelahiran anak nombor 2. Jadi bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Kak Pah. Ya, Kak Pah. Selalunya isteri nak minta cerai kan. Sekarang ni suami minta cerai atas alasan isteri penyakit dadah. Okey, sebenarnya dalam bab minta cerai ni, saya terpanggil apabila ibu tak restu kan. Jadi kadang-kadang kita ni jiwa muda ni, kalau ibu tak restu tu, Allah dah bagi satu hint sebenarnya kan. Tapi kalau kita terus juga, dia akibat dia tu tak tahulah. Bagi saya lebih pentingkan redha ibu. Redha ibu, sebab kita dilahirkan dalam rahim dia. Dia boleh rasa apa yang kita tak tahu. Itu keistimewaan ibu. Jadi berbalik sebab dia dah kahwin lah. Jadi saya tak boleh komen banyak lah bab redha tu. Jadi saya akan komen bab isteri ni penagih dadah. Jadi sekiranya suami ingin memohon perceraian, suami sebenarnya tak ada masalah untuk mohon perceraian sebab kuasa talak di atas tangan suami. Jadi di sini dia ada sebenarnya saya lebih suka untuk menyarankan kepada suami ni untuk memohon perceraian di bawah Seksyen 47.
47. Section 47 ni dia tak ada bicara. Yang pertama. Lepas tu yang kedua, sekiranya isteri tak setuju sekalipun, dia akan melalui satu proses yang mana pada akhirnya sekiranya mahkamah mendapati bahawa ada syiqaq, ada satu pertelingkahan yang memang tak boleh nak baik dah, maka mahkamah akan membenarkan perceraian tu. Jadi untuk suami tak teruk sangat sebenarnya, tak perlu diberikan sebab musabab yang banyak. Kecuali sekiranya sebab-sebab tu yang membabitkan sebab-sebab yang serius. Macam contoh isteri dia mempunyai penyakit-penyakit kan, penyakit-penyakit yang boleh membuatkan perkahwinan tu menjadi masalah, seperti sopak, kusta, kita boleh pohon cerai. Okey, isteri ataupun isteri tu dia mempunyai satu sifat ataupun perangai yang dia suka berkawan dengan lelaki-lelaki jahat. Okey, ataupun dia suka hidup dengan cara yang bukan di sisi Islam lah. Jadi suami kalau ada sebab-sebab yang serius macam tu, suami boleh pohon fasakh, Section 53 fasakh. Tetapi bagi saya, nasihat saya, kadang-kadang saya lebih suka kalau kes-kes macam ni kita tutuplah aib dia. Kalau macam ada masalah-masalah tertentu, lebih baik kita mulakan dengan perceraian yang tidak terlalu membuka aib. Sebab bila cerai ni dalam mahkamah terbuka, orang ada kan, jadi takut jadi satu aib. Jadi seboleh-bolehnya lelaki ni berbincang dulu. Kalau dia masih boleh terima isteri dia sebagai penagih dadah, mungkin isteri dia akan insaf dan sebagainya. Kita perlu bagi peluang, mana kita tahu kan, sebab dia baru lahirkan anak, mungkin keinsafan tu ada. Jadi kita bagi dia perbincangan. Kalau nampak tak boleh juga, kita boleh teruskan. Bagi saya cadangkan pergi ke kaunseling dulu. Kenapa dia menagih dadah, dan banyak lagi lah. Sebab suami ni, sebab sayang, dia sanggup bagi 2,000 sebulan. Seminggu? Seminggu, Ustaz. Banyak tu. Jadi bagi saya takut. Yang saya takut, dia tak nak cerai tapi orang lain suruh cerai. Itu yang saya takut. Mungkin ada keluarga yang ada biasa sekali. Ada satu kes, ada dalam 8 orang datang ke pejabat saya bercerita pasal nak cerai. Bila tanya siapa yang nak cerai, orang yang cerai tu tak datang, tak mai. Dan bila saya panggil orang nak cerai tu, dia kata tak, dia tak mau cerai. Jadi itu masalah besar. Saya takut. Jadi untuk ibu bapa, bila dia dah berkahwin tu, kita janganlah orang kata apa, memang kita sayang anak kita, tetapi bila dia dah berkahwin, dia ada tanggungjawab dekat isteri. Jadi kalau dia masih lagi sayangkan isteri, kita jangan cuba merobohkannya lah, kalau boleh lah. Jangan campur tangan. Campur tangan ke arah nak merosakkan lah. Campur tangan cuba selesaikan. Sebab banyak kes yang saya temui, ada setengah tu sampai yang saya amat sedih bila ada ibu yang kata kalau tak boleh buat cara elok, cara halus. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau boleh janganlah buat macam tu. Mungkin kita kena tanya orang, si suami ni, dia nak atau tak lagi. Kalau dia nak, kita jangan paksa dia. Kita bagi dia peluang untuk ni. Itu saja. Okey Ustaz, sekejap. Dalam nak memohon proses ni kan, nak memulakan proses ini, kena tunggu isteri habis pantang ke ataupun nak mulakan sekarang? Sebab isteri dalam tempoh berpantang lagi. Dia boleh mula, cuma masalah iddah lah nanti. Masalah iddah. Dia nak bermula, boleh bermula. Sebab bila dia file perceraian, tak semestinya nak kena cerai. Mungkin dalam masa tu, bila dia, sebab kita kena ingat, bila kita file dalam mahkamah, kita boleh tarik balik. Jangan kita file malu nak tarik balik. Tak. Kita boleh tarik balik anytime. Maksudnya sekiranya kita dah bicara sekalipun, sebelum mahkamah buat keputusan, kita boleh tarik balik. Maksudnya bila kita bicara baru kita nampak, oh salah kita pun ada, mungkin perselisihan tu dah reda dan sebagainya, kita boleh tarik balik. Kita filekan borang penarikan balik. Kita jangan malu, sebab bila mahkamah dah buat keputusan, dia susah lah. Nak buat rayuan, nak buat sebagainya, macam ada banyak kes lah yang kerana ego dia tak nak tarik balik. Bila dah mahkamah dah buat keputusan, macam-macam lah.
Jadi bagi saya, kalau dah kita dah fikir jalan terbaik adalah untuk berpisah, kita far dulu, dan dalam masa yang sama kita tengok macam mana. Kalaulah nampak elok, tarik balik kes. Kalau ada perubahan positif, tarik balik kes. Sebab kita kena ingat, Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Maksudnya Allah beritahu ayat ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta, kita tidak, engkau dengan Rasulullah tidak boleh memberi hidayah kepada sesiapa yang engkau sayang, walakin Allah yahdi man yasha, sesungguhnya Allah sahaja yang boleh bagi hidayah. Dalam ayat ni diturunkan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih bahawasanya Abu Talib tu semasa meninggal tak memeluk Islam kan. Rasulullah sedih. Jadi ayat tu juga boleh, sebenarnya bukan kita yang nak bagi hidayah ke dia, kita berusaha, dan mungkin cahaya hidayah tu akan turun semasa fal cerai. Jadi yang pihak satu lagi, bila fal cerai, jangan pula ego marah sebab apa dia fal cerai, terus cerai. Tak, benda-benda ni kadang-kadang merupakan turning point. Maksudnya terperantuk baru nampak dia macam tu. Jadi jalan yang terbaik berbincang, cek dulu betul-betul, last kali baru fal. Itu saja. Baik, itu yang pertama ya. Yang kedua, Ustaz ya, ini pertanyaan daripada Kak Begum. Persoalannya ni, si bapa dah meninggal dunia. Kemudian isteri ni ada seorang anak lelaki berusia 3 tahun setengah. Kemudian isteri ni dah berkahwin lain. Kemudian sekarang, dulu di Pulau Pinang, sekarang menetap di Kuala Lumpur. Penjagaan anaknya tu dulu ada orang jaga, toknya lah kan. Tapi semenjak dia berkahwin lain ni, baru-baru ni dia ambil anak tu lari ke Kuala Lumpur sampai tak hantar-hantar balik. Berlaku peneraan ke atas kanak-kanak tersebut. Jadi bagaimana kalau kata si nenek ni nak memohon hak penjagaan kepada kanak-kanak tu? Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya persoalan pertama, adakah selepas bapa meninggal tu, adakah permohonan hak penjagaan tersebut dibuat? Itu persoalannya. Sebab kalau dia tak buat, nenek tersebut boleh buat. Sebab kalau kita tengok hierarki dalam seksyen 82, okay? Kalau hierarki seksyen 82, hak penjagaan anak yang sekiranya perempuan di bawah 9 tahun, hak penjagaan anak perempuan bawah 9 tahun dan anak lelaki bawah 7 tahun akan diberikan. Maksudnya diberikan ni bukannya automatik lah. Orang duk ingat automatik, tak. Kita kena mohon. Diberikan kepada ibu. Itu yang pertama. Dan sekiranya mahkamah mendapati bahawa ibu telah hilang kelayakan di bawah hukum syarak, okey, di bawah hukum syarak daripada mempunyai hak, maka ia akan berpindah kepada yang pertama, nenek sebelah. Maksudnya ibu kepada ibu, nenek lah. Ibu kepada ibu, nenek sebelah mak. Ibu kepada ibu. Lepas tu yang kedua baru bapa. Dan yang ketiga nenek sebelah bapa. Dia turun. Dia bukan mak tak dapat pak, tak. Ibu, nenek tu belah mak. Okey. Jadi permohonan kena buat, dan bila dikatakan penderaan tu kena ada bukti. Kita jangan dengar cakap saja. Dia kena ada bukti. Sebab tu saya nasihat, ada bukti di fizikal kanak-kanak. Fizikal. Selalu saya nasihat kepada orang yang datang minta nasihat. Saya kalau ada kanak-kanak yang mengadu didera, bawa pergi klinik. Jangan tunggu. Jangan tunggu, jangan duk sapu minyak gamat apa, jangan lagi. Bawa pergi klinik dulu. Sebab mahkamah akan tengok laporan doktor. Okey, lebam. Kadang-kadang dia lebam sebab jatuh, tapi dia marah orang, dia kata lebam sebab orang pukul. Dia jadi panjang cerita kan. Jadi benda tu akan menimbulkan pergaduhan. Dan memang pernah jadi perebutan anak. Sebenarnya anak tu kena pukul, tapi dia kata lebam, nampak? Dia jadi kalau betul ada penderaan, tolong bawa anak tu ke klinik. Kalau ada apa-apa, tolong ambil gambar kat tempat tu. Ambil gambar. Itu adalah bukti penderaan. Sebab kadang-kadang kanak-kanak ni, sebab tu kanak-kanak ni dia tak boleh jadi saksi. Sebab kadang-kadang dia boleh kata benar, kadang-kadang dia boleh dipengaruhi. Jadi kita tak tahu. Jadi bagi saya, kalau kata masalah Puan Begum tadi, bapa dah meninggal, kalau tak ada sebarang permohonan,
hak penjagaan, tolong buat di mahkamah. Saya percaya yang nak memohon ni adalah ibu kepada bapa. Ni ibu kepada bapa. Boleh melangkaui hierarki yang macam Ustaz kata tadi? Dia kalau kata dia sebenarnya hierarki ni atas mahkamah akan cek sebenarnya. Mahkamah akan selidik lah. Dan kita bagi bukti kenapa kita layak jaga. Kita jangan sebab sekiranya kalau di Pulau Pinang dia ada section untuk hak penjagaan, bahawasanya antara syarat-syaratnya ibu itu akan hilang hak penjagaan tu ada 5 kalau tak silap 5. Yang pertama, sekiranya si ibu tu atau si perempuan tu berkahwin dengan seseorang yang tidak mempunyai pertalian dengan kanak-kanak itu. Maksudnya dari segi kalau kanak-kanak tu perempuan, dia kahwin, ibu tu kahwin dengan orang lain, dia jadi bapa tiri kan, dia akan jadi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya ibu tu berkelakuan buruk, maksudnya secara keterbukaan, lepas cerai nak tunjuk kata dia pun laku lagi, dia pergi dating, bawa anak. Jadi biasa jadi kes anak tu cerita apa ibu buat dalam macam-macam lah, banyak tempat lah. Jadi anak tu cerita. Itu kita boleh pohon. Lepas tu yang ketiga, sekiranya ibu tu menukar pemerintahnya, maksudnya dia duduk dekat Penang tapi dia sengaja lari ke KL untuk mencegah bapa untuk tengok anak. Itu yang ketiga, dia boleh hilang hak jagaan, dia kena ingat. Yang keempat, sekiranya dia murtad. Murtad tu straight forward lah. Dan yang kelima, sekiranya ibu atau perempuan itu cuai atau menganiayai kanak-kanak. Itu semua kena bukti. Bukan kita boleh cakap-cakap saja. Kalau dia aniaya, kita kena buktikan. Selalunya bukti aniaya, bukti penderaan, tak kira lah isteri ke, anak ke, semua kena ada laporan polis dan juga laporan perubatan. Itu yang diiktiraf. Nak dikukuhkan lagi ada gambar kesan. Kalau ada gambar lagi baguslah. Laporan polis kena ada. Sebab kita kena tahu, kalau kita buat laporan palsu, kita boleh didakwa. Jadi mahkamah akan menerima benda tu sebagai qarinah juga. Sebagai laporan tu sebagai satu pembuktian yang kuat. Itu saja, wallahu a'lam. Baik, yang lain 0422642244, kita nak ambil pemanggil kita yang pertama. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di talian? Saya Mas Osman dari Pulau. Baik, soalan kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya satu kes berlaku Ustaz. Contohnya suami yang menghilang selama 1 tahun atau lebih tanpa ada alasan yang boleh diterima. Adakah isterinya boleh meminta kepada hakim untuk ditalakkan sekalipun ia mempunyai harta dari suaminya sebagai nafkah? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, daripada Cik Masaan Osman. Bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya suami hilang 1 tahun atau lebih, walaupun isteri itu mendapat nafkah, boleh diminta talak? Boleh sekiranya. Dia ada sekiranya. Sekiranya yang pertama, di perkahwinan dalam sijil nikah tu terdapat satu ta'liq yang menyatakan bahawa sekiranya aku meninggalkan isteri ini sengaja ataupun tidak sengaja selama tempoh 3 bulan ada, 4 bulan pun ada, 6 bulan pun ada. Kalau ada ta'liq tu, kita boleh teruskan. Kalau ada ta'liq tu, boleh teruskan. Ataupun kita boleh teruskan dengan perceraian di bawah fasah. Fasah di bawah Section 53/1/E. Maksudnya kat situ seorang perempuan atau lelaki mengikut mana-mana yang berkenaan berkahwin mengikut hukum syarak, dan dia boleh mendapatkan satu perintah fasakh dengan alasan tidak diketahui suami atau isteri, tempat dia kita tak tahu, lebih daripada tempoh 1 tahun, kita boleh juga minta fasakh. Jadi benda tu bolehlah dalam syarak, dia kata bolehlah. Sebab bagi saya yang hilang ni, tahu atau tak tahu, kita pihak suami ni dia kena berhati-hati sebenarnya. Yang lebih-lebih lagi kalau orang-orang yang suka keluar 60 hari, 90 hari, 120 hari kan. Yang tu semua memanglah itu keluar tu alasan untuk berjihad dan sebagainya lah kan. Saya tak payah sebut golongan mana lah. Tetapi
sepatutnya dia kena tanya isteri dulu. Maksudnya bila dia keluar tu redha atau tidak. Sebab kalau isteri tu tak redha, maka ta'liq tu akan diguna pakai. Hati-hati. Kita jangan ada satu kes saya buat, dia keluar. Bila dia keluar tu dia kata tak apa, Allah jaga. Yang tu yang jadi masalah tu. Semua Allah jaga kan. Sedangkan Rasulullah SAW suruh kita usaha dulu, baru kita tawakal Allah. Tapi dia dengan nafkah tak bagi, keluar kata di jalan Allah. Betul, jalan Allah tu saya takkan komen. Kan alhamdulillah untuk kita berjihad ataupun untuk kita mencari diri kita. Tetapi kita kena ingat kita ada ta'liq dengan isteri kita. Ta'liq tu 3 bulan 4 bulan. Tapi kalau cukup tempoh ta'liq tu, kalau isteri tu mengadu kat mahkamah buat fal, kalau sabit jatuh. Jadi kita jangan bila jatuh tu kita marah mahkamah ni apalah. Kita jangan, sebab itu salah kita. Kita jangan kata ada kes yang macam-macam lah kan. Kata lawyer ni macam ni lah, mahkamah ni macam ni. Tapi Ustaz, kalau dia berpendapat macam ni lah, sebab dia suami, dia ketua keluarga kan. Kalau dia kata dia nak keluar ke jalan Allah, kenapa perlu dia minta ataupun tanya pendapat si isteri padahal dia adalah ketua keluarga? Itu masalah dia. Itu adalah ego lelaki. Itu ego. Okey. Betul dia ketua keluarga, memang betul. Itu tidak boleh dinafikan. Tetapi dia kena ingat dia ada ta'liq. Ta'liq ni sekiranya kalau kita baca dekat belakang sijil nikah tu, secara sengaja atau tidak sengaja, dua-dua keadaan. Maksudnya dia sengaja keluar ataupun tak sengaja, sama saja kesan. Sebab ta'liq ni dia dah gantung dah talak tu. Ta'liq ni berarti gantung. Jadi kalau kata dia keluar, isteri pun tak tahu. Dan kalau cukup tempoh ta'liq tu habis. Itu. Dan kebanyakan orang menganggap kita jangan menggunakan agama tu sebagai satu lesen untuk kita mengabaikan tanggungjawab isteri kepada isteri dan juga anak-anak. Sebab Allah dah sarankan untuk kita jaga isteri dan anak-anak dulu. Isteri dan ada anak adalah tanggungan kita. Jadi kalau kita macam lebihkan kawan-kawan, lebihkan tu, jadi satu benda yang bagi saya berdosa lah. Kita keluar nak jalan Allah, kita dah buat dosa dengan isteri. Itu Wallahualam. Baik, kita bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Dah terputus. Yang lain boleh ya ke talian mesra kami sekarang. Taliannya 0422642444. Mungkin ada persoalan, ada kemusykilan, perlukan rungkaian jawapan daripada Ustaz petang ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya. Siapa di talian? Syarifah Nur ni. Syarifah Nur ya? Buat panggilan dari? Kampung Melayu. Dari Kampung Melayu. Baik, apa soalan kepada Ustaz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Soalan ni kurang baik sikit lah. Macam suami isteri kan, mereka berkahwin. Kemudian dalam berapa lama tu bergaduh, bertengkar suami isteri. Kemudian suami ni pergi dekat tempat jalan cilik nasib pada Siam lah, Bomo Siam. Cilik nasib tentang isteri dia kan. Jadi isteri tak menegur, tak buat apa-apa tindakan pun. Jadi duduk serumah juga. Macam mana ni? Tak minta cerai, ya? Saya tak clear sebenarnya. Suami dan isteri kahwin. Lepas tu bertengkar. Lepas tu suami pergi dekat Bomo Siam. Dia pergi Bomo Siam, dia cilik nasib, dia cakap kat isteri. Cilik nasib. Dia kata cakap kat isteri dia. Itulah dia kata dulu ni dia dah tengok nak cilik nasib dah. Siam cakap isteri ni tak bagus. Jadi dia percaya cilik nasib tu. Bila bergaduh dia percaya kata-kata Bomo tu lah. Tukar bilik tu. Okey. Kata cakap dengan isteri dia. Jadi persoalan di sini? Isteri dia diam dia bila tak cerita kat sebelah duduk juga serumah. Tak minta cerai pun. Jadi macam mana ni? Situasi macam ni. Jadi mana ke? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Percaya kepada tukang pilik ni Ustaz? Dia yang menilik nasib ni. Dia sebenarnya itu masalah kita orang Melayu ni. Kita terlalu bergantung kepada, kebanyakan kita lah, terlalu bergantung kepada tilikan. Okey. Dalam Quran pun telah mengharamkan sebenarnya menilik nasib ni.
dalam surah Al-Maidah, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Jadi Allah kata antaranya maksud ayat ni, rijsun min amali syaitan, tilik nasib adalah sesuatu keburukan daripada amalan syaitan. Fajtanibuh, Allah suruh jauhi. Sebab sebenarnya tilik nasib ni kadang-kadang dia jadi satu benda kebetulan sebenarnya. Okey, dia mencuri rahsia-rahsia dan sebagainya. Tapi masalah kita terlalu percaya. Bila kita terlalu percaya, kita kena ingat. Okey, kita balik kepada asal. Kita berkahwin ni sebab apa? Okey, kita berkahwin ni semata-mata untuk menjaga keturunan dan juga zuriat dan sebagainya. Okey, dan kita kena tahu apabila kita berkahwin, maka syaitan akan menangis. Tapi dia menangis sat saja. Sebab kalau kita bila lepas kahwin tu kita pergi tilik nasib pula, dia seronok balik lah. Jadi bila dia seronok balik, dia akan mula menceritakan, dia akan bagilah orang kata apa, oh bini ni jahat, bini ni itu jadi satu masalah. Sebab sekiranya kita nak tahu orang tu menilik nasib ataupun berubat secara syaitan, dia akan beritahu siapa yang buat. Okey. Bagi saya, nasihat saya, sekiranya kita sakit, kita pergi berubat, jangan tanya siapa buat. Sebab kadang-kadang saya berguru, Tok Guru saya ada beritahu, sekiranya seorang bomoh tu memberitahu siapa yang buat, bahawasanya bomoh tu tidak boleh dipercayai. Sebab kita tak tahu benda ni benda baik, mungkin dia tak buat. Kita jadi satu fitnah pula. Lepas kita tilik nasib, kita percaya dan kita ceraikan, sedangkan bukan dia buat. Jadi apa akan jadi? Rumah tangga akan bergegar, akan bercerai, pergaduhan akan berlaku. Dan sekiranya si isteri itu tak puas hati, dia pun tilik nasib, bakat lawan dengan bomoh. Lalai bomoh, bomoh jadi ini pendapatan yang melebihi had lah. Dua-dua lelaki bini kan. Jadi bagi saya, kenapalah kita perlu tilik nasib? Sebenarnya bagi saya lebih baik kita berdoa, sembahyang hajat, minta pada Allah. Baik kita mengadu pada Allah daripada mengadu pada orang. Jadi berkenaan dengan isteri duduk serumah dan tak minta cerai, yang ni bergantung pada isteri lah. Sebab macam saya beritahu minggu lepas, sekiranya tiada sebab untuk bercerai, jangan kita cari sebab. Kalau dia tilik nasib, itu dia dengan Allah. Dia syirik, itu dia dengan Allah. Itu hanyalah alasan saja. Itu saja alasan. Tapi kalau dia tilik nasib, lepas tu bomoh tu kata kena penampak sekali, baru boleh elok. Bila dia penampak, itulah sebab untuk bercerai. Jadi kena faham dia ada dua keadaan. Sebab bagi saya, isteri ni pun perlu memainkan peranan. Maksudnya kalau dia suka tengok, dia suka pergi tilik nasib, nasihat dia, dakwah kepada dia, dan doa semoga Allah lembutkan hati dia. Itu peranan isteri. Bukan pergi cerita kat orang lain. Dia akan jadi masalah lah. Sebab rumah tangga ni memang dia macam kapal layar lah. Pelayaran tu dia ada onak dan duri. Ya benar, pandai itu. Okay. Ada onak dan durinya. Okey, baik. Sekarang dah pun 5:55 minit petang. Saya rasa tak sempat lagi dah untuk kita ambil pemanggil seterusnya. 6 petang nanti berita ringkas dan juga lasan berita akan menyusul dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jadi saya baki masa yang ada ini, mungkin Ustaz dapat buat kesimpulan sikit ke rungkaian apa yang boleh disimpulkan. Saya sebenarnya saya ingin komen sikit berkenaan dengan bab orang duk bercakap pasal kenapa tak jalankan hudud dan sebagainya kan. Saya lebih suka kita memulakan dengan diri kita dulu. Okey, kalau kita tengok Rasulullah SAW di awal-awal turunnya Al-Quran dan seterusnya, pada awal-awal peringkat penyebaran dakwah Rasulullah lebih menumpukan kepada akidah. Okey, lebih menumpukan kepada akidah. Maksudnya akidah kat sini kita tengok rukun Islam cukup. Okey, mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menunaikan zakat dan menunaikan haji kan, menunaikan haji. Jadi kalau kita tengok di satu sudut yang lain,
Maksudnya kat sini Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita kuatkan dalaman. Okey, kalau kita solat 5 waktu, kita puasa, kita banyak berdoa, kita banyak membaca Al-Quran, dalaman kita akan kuat. Ya. Bila dalaman kita akan kuat, dia akan tunjuk kita punya luaran. Okey, kalau untuk hukum hudud, kita menjalankan hukum hudud, kita memang wajib membuat wajib menjalankan hukum hudud, tetapi kita kena tengok dulu dalaman kita tu macam mana. Kalaulah dalaman kita pun tak kuat, masjid pun tak penuh, dalam masjid pun duk bergaduh, dalam rumah pun duk bergaduh, macam mana kita nak hayati benda tu? Sebab hukuman hudud daripada luaran ke dalaman. Maksudnya kita tengok hukuman tu dia makan dalam. Tetapi untuk bab akidah kita, untuk bab kekuatan dalaman kita, hendaklah kita mulakan dengan puasa, dengan solat. Daripada dalaman dia akan keluar. Menunjukkan kalaulah umat Islam di dalam Malaysia ni penuh masjid, macam solat Jumaat, sembahyang waktu ni penuh, majlis ilmu penuh, saya percaya insya-Allah jenayah takkan berlaku sewenang-wenangnya. Sebab kita dah rasa macam nak buat pun rasa bersalah. Sebab dalaman kuat. Kalau dalaman tak kuat, kita akan canang lah benda tu, benda ni fitnah memfitnah ni, apa pitilik nasib dan sebagainya. Sebab dalaman tak kuat, kita tak percaya kepada Allah, kita percaya pada orang. Jadi saya siapa-siapa saja wajib beriman dengan hukum hudud tu, memang wajib beriman. Tetapi lebih baik kita tumpukan daripada keluarga dulu. Kita kena start dengan keluarga dulu. Dan bila kita faham, maksudnya bila semua orang Islam faham dan kuat dalaman, maksudnya bila nak jalan hukum hudud pun tak perlu suruh, insya-Allah akan ada, insya-Allah. Saya amat mendoakan, sebab yang penting kita penuhkanlah masjid. Masjid semakin kurang, masjid jemaah semakin kurang, masjid makin banyak, jemaah makin kurang. Jangan kharabu minal huda. Penuhkan masjid, penuhkan majlis-majlis ilmu. Benda-benda tu bagi saya, kalau kita boleh buat macam tu, insya-Allah rumah tangga kita akan elok, masyarakat kita akan elok, dan insya-Allah negara kita akan elok. Itu saja yang saya amat harapkan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Munir bin Muhammad Farid petang ini bersama dengan kita dalam ruangan An-Nisa. Insya-Allah minggu hadapan hari yang sama, waktu yang sama, kita akan dapat kembali bersama dalam ruangan An-Nisa setiap hari Khamis di Radio Malaysia Mutiara FM. 6 petang nanti berita ringkas dan juga ulasan berita akan menyusul dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Terima kasih Ustaz, insya-Allah jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.